Okey, kita terus bersama dengan rakan setugas Carl Yunis yang sentiasa ada 1001 perkara yang hendak dikongsikan. Carl, boleh dengar Dayang ke? Yes, Dayang, teruskan. Okey, Carl, seperti yang kita ketahui, KL City ni dia adalah berbeza ya. Di pentas Liga Super dia different, tapi di pentas Asia pun dia cukup berbeza. So, KL yang bakal berdepan dengan PSM Makassar ni, adakah mereka mampu untuk melakukan sesuatu? Adakah mereka mampu untuk dapatkan kemenangan, Carl? Okey, baik Dayang. Untuk menjawab persoalan itu, mengapa tidak Dayang? Mengapa tidak KL City diletakkan selaku pasukan pilihan untuk memenangi aksi ini? Atas faktor yang seperti kita tahu, PSM Makassar hadir pada pertemuan kali ini tanpa dua tonggak pertahanan tengah utama mereka. Dan atas faktor mereka digantung satu perlawanan, ini membuka ruang buat KL City FC untuk meraih kemenangan. Dan jika melihatkan statistik, KL City FC sememangnya tidak mempunyai penguasaan bola yang banyak untuk sepanjang musim ini, dan itu memberi kelebihan untuk pasukan seperti KL City FC untuk melakukan gerakan serangan balas. Dan berbicara mengenai peluang dan juga ruang untuk KL City FC meraih kemenangan pada malam esok, sudah pasti fokus utama mereka iaitu bagaimana pemain tengah Paulo Josu yang melewati fasa tahun yang ke-6 maupun tahun yang ke-7 bersama The City Boys untuk merencanakan satu malam yang cukup istimewa buat dirinya selepas meraih pelbagai kejuaraan bersama dengan KL City FC daripada saingan Liga Perdana hinggalah ke saingan Piala Malaysia. Dan berbicara mengenai apa sebenarnya intipati kekuatan pasukan PSM Makassar ini, seperti yang dikongsikan oleh Boyan Hodak, mereka sebenarnya pasukan yang hanya dibarisi 3 ataupun 4 pemain import saja. Kalau kita tahu dalam aksi yang terdahulu dalam saingan kumpulan H berakhir dengan seri tambah jaringan, mereka membariskan 3 pemain import. Dan atas waktu itu mereka sebenarnya menaruh keyakinan yang tinggi untuk pemain muda meningkat naik yang rata-rata berusia 19 hinggalah 23 tahun daripada Indonesia untuk melakukan kerja-kerja keras di bahagian sayap. Dan perkara itu memang diwaspada oleh Boyan Hodak yang juga merupakan bekas pengendali PSM Makassar, dan beliau sudah pun membedah bagaimana cara PSM Makassar ini menjinakkan Kedah dalam saingan separuh akhir tempoh hari. Dan atas waktu itu KL City FC lebih dari waspada untuk merekodkan kemenangan. Tinggal lagi siapa watak utama yang akan menggalas cabaran itu pada malam esok, hanya masa yang akan menentukan. Namun hampir pasti kekuatan sepasukan KL City FC berpaksikan dengan Captain Marvel Paulo Josu. Okey, Carl, tapi since ramai yang sebut Romain Morales, Paulo Josu, siapa pada pandangan Carl yang memang mampu untuk jadi watak utama bersama dengan KL City nanti, Carl? Your own opinion, Carl. Okey Dayang, soalan bernilai RM1 juta tu saya cuba balas dengan berharga RM500,000 Malaysia. Okeylah Dayang. Sebenarnya kan 4 slot pemain import dalam saingan AFC kali ini, kalau kita lihat penjaga gol hampir pasti milik Azri Ghani selepas beliau menerima kepercayaan penuh barisan kejurulatihan dalam saingan AFC ini berbanding di dalam saingan Liga Super milik Kevin Ray Mendoza. Dan kita ada 4 slot itu. Paulo Josu selaku kapten pasukan sudah pasti diturunkan, dan juga Gigi Giancarlo Gallifuco, pemain tengah KL City FC, bertindak selaku pemain yang akan mengawasi banting terakhir KL City FC. Dan 2 lagi slot itu yang akan beraksi dalam kesempatan utama sudah pasti jadi milik Romain Morales. Tinggal lagi sama ada Romain Morales akan bergandingan bersama Jordan Mintah di bahagian 2 penyerang utama maupun Ryan Lambert di bahagian tengah. Intipati itu masih lagi belum dipastikan Boyan Hodak, namun beliau kekal berahsia bagaimana sebenarnya untuk membedah pasukan lawan. Dan saya fikir jika benar Romain Morales dan juga Jordan Mintah diturunkan beraksi bersama, itu sudah menjadi nilai tambah kepada kekuatan KL City FC, di mana penjaring terbanyak dan pemain terbaik Piala Malaysia musim lalu, Romain Morales, ingin membuktikan sesuatu selepas beliau gagal menjadikan gol dalam aksi yang terdahulu 0-0, 2 kali terkena palang. Dan itu intipati saya daripada pemahaman saya ingin melihat Romain Morales menyinar sekali lagi menjadi tajuk utama kemenangan KL City FC pada malam esok.
Yes, insyaAllah itu yang bakal kita saksikan nanti, Kal. Okey, coach juga ada mengatakan bahawa pemain-pemainnya perlu watch out kepada William Pluim sepanjang saingan nanti. Tapi kita seperti yang umum ketahui, Boyan Hodak cukup kenal ya dengan PSM Makassar ni, tapi kita sebagai peminat, sebagai penyokong tak adalah familiar sangat. So sebenarnya apa yang bahaya tentang this team, Kal? As fans yang we should know. Okey, berdasarkan kemenangan 2-1 dalam segmen separuh akhir ke atas Kedah, William Pluim ini sememangnya sudah pun berusia, mempunyai tubuh susuk badan yang agak berisi, namun kelebihan utamanya adalah untuk bagaimana bola lorongan yang beliau lakukan yang ternyata membelah barisan pertahanan pasukan lawan. Itu yang pertama. Kenzo Nambu dijangka untuk membarisi kesempatan kali ini selepas tercedera pada aksi yang terdahulu dalam saingan kumpulan H. Dan Sayuri Brothers, adik-beradik Sayuri ini yang orang cakap agak berbahaya di bahagian sayap. Itu antara intipati bagaimana mengikut statistik mereka melakukan gerakan serangan balas kurang daripada 9 saat untuk 5 perlawanan pertama dalam saingan Liga 1 Indonesia. Mereka merekodkan 4 kemenangan dan 1 keputusan seri dan mereka hanya dibolosi 3 jaringan pada musim ini. Berbeza pada penampilan yang pertama mereka dahulu, mereka berada di saingan pramusim. Orang kata lambat panas, dan kali ini mereka bagaikan pasukan yang cukup lengkap untuk mengawasi jentera serangan KL City FC yang pamer aksi prestasi yoyo dalam saingan Liga Super dan berbanding dengan saingan Piala AFC. Ini bagaikan buku bertemu ruas bagaimana kedua-dua pasukan ini untuk merencana pasukan lawan untuk dalam misi untuk meraih kejuaraan pada musim ini. Okey. Terima kasih, Kal, atas perkongsian anda. Seperti yang saya katakan tadi, sentiasa ada 1001 perkara yang Kal boleh kongsikan. Thank you, Kal. Selamat bertugas.